Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Farhan. Pertama kali aku nak ucapkan terima kasih kepada korang kerana sudi menonton video aku. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat satu video book haul yang agak menarik untuk korang. Aku sebenarnya dah buat video book haul, tapi untuk version sebelum ni, aku buat dalam bentuk montage. Jadi kalau korang nak video yang lebih ringkas dan singkat, korang boleh tengok video yang sebelum ni. Cumanya ada perbezaan antara video yang sebelum ni dengan video ni. Aku ada tambah, kalau tak silap aku ada tambah 3 buah buku. Dan untuk video ni aku akan explain sikit lah tentang apa isi kandungan dalam buah buku tu. Buku-buku yang aku beli ni, aku beli daripada tahun 2022. Dan ada satu buah buku yang aku beli pada tahun 2021. Terdapat 21 buah buku yang akan aku kongsikan pada korang. Majoriti buku-buku yang aku beli ni semuanya berkaitan dengan filem. So untuk book haul kali ni adalah book haul buku filem lah. Okey, daripada 21 buah buku ni, ada 12 buah buku yang aku dah habis baca. Okey, kenapa buku filem? Kalau korang nak tahu, jawapan mudah dia sebabnya aku ni peminat filem. Aku nonton semua jenis filem, daripada filem superhero, anime, hinggalah ke art house filem, indie filem, filem-filem berat lah, daripada semua negara yang aku mampu tonton setakat ni lah. Jadi dengan membeli buku-buku filem ni, aku rasa aku dapat tambahkan lagi aku punya apresiasi aku terhadap seni dan filem. Jadinya untuk buku-buku yang akan aku kongsikan untuk video ni, dia bukan sekadar buku yang macam mengajar teknik-teknik buat filem ataupun screenplay ataupun storyboard. Kebanyakan buku ni dia menceritakan tentang sejarah filemnya di sebalik takbir dan sebagainya lah, banyak lagi lah. Okey, itu saja mukadimah aku. Mari kita mulakan dengan buku yang pertama. Let's go. Okey, untuk buku yang pertama ialah buku Pemberontak Filem oleh Nasir Jani. Jadi inilah buku pertama aku yang aku beli pada tahun 2021 di SMO Bookstore dekat Kuantan. Maksud aku beli buku pertama tu adalah beli buku pertama yang berkaitan dengan filem lah. Sebelum ni aku pernah beli macam novel macam tu, tapi ini buku pertama yang aku beli berkaitan dengan filem. Aku tak ingat sangat bila aku tahu kewujudan Pak Nasir ni sebenarnya, tapi yang aku pasti aku semakin kenal dengan Pak Nasir ni masa bermulanya PKP. Sebabnya aku banyak tonton interview Pak Nasir ni dari channel macam contohnya channel Tok Ayah, Garasi TV, Art Samad. Masa tu aku mula mengenali siapa Pak Nasir ni lah. Okay, tentang buku ni, dia merupakan artikel-artikel Pak Nasir di dalam akhbar Sinar Harian, di dalam kolom Latera pada tahun 2014 hingga 2016, menceritakan tentang sejarah filem, masalah Cetor Rompak, pemberontakan Nasir Jani terhadap Finas, pengalaman Pak Nasir menonton filem-filem klasik semasa dia kecil, dan juga latar belakang di sebalik takbir Tombi Ruo. Kalau tak silap aku, ya, dalam chapter terakhir dia ada ceritakan tentang di sebalik takbir Tombi Ruo. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku di sebalik takbir, korang kena bacalah buku ni. Dan menariknya buku ni, aku rasa dia boleh dianggap sebagai perakam masa, sebabnya dia menceritakan balik kejadian-kejadian yang berlaku pada tahun 80-an ke 90-an macam tu. Okey, buku yang kedua, Pemberontak Filem 2 oleh Pak Nasir Jani juga. Aku beli buku ni masa aku pergi pesta buku dekat PDWTC. Lepas balik kerja tu aku terus shoot pergi ke pesta buku tu, dan aku beruntung sebab aku dapat jumpa dengan Pak Nasir. Masa tu dia tengah macam berborak dengan someone. Aku tak nak kacau lah, so aku macam angguk kepala dan macam kira tanda kenal je lah macam tu. So lepas tu aku terus masuk ke ruang booth tu. Aku beli buku Pak Nasir. Aku siap pinjam pen lagi dari booth sebelah. Keluar dia dah tak ada. Lepas tu aku pusing-pusing, dia ada balik dekat booth Rabat Lee kalau tak silap aku. Aku pun minta tanda tangan dan dapat bergambar, borak-borak sikit lah antara pengalaman manis aku lah. So untuk buku ni dia sama je macam buku Pemberontak Filem yang pertama tu. Kiranya kesinambungan lah apa yang esei-esei yang tak ada dalam buku ni. Buku yang pertama dia ada dalam buku yang kedua. Buku ketiga ialah Berada Kita Mesti Terus Hidup oleh Pak Nasir juga. Ni merupakan buku pertama Pak Nasir pada tahun 2016, keluaran Dubuk Press. Dalam buku ni
Pak Nasir dia menceritakan sedikit tentang diri beliau, apa yang berlaku di sebalik tabir di dalam industri filem dan juga negara. Contohnya seperti isu rambut, Pak Nasir turun naik mahkamah, lepas tu dia punya peperangan antara Pak Nasir dengan Finas. Satu buku yang sangat jujur dan tiada censorship. Buku ni juga dia membawa kita ke dalam perjalanan hidup Pak Nasir. Kalau korang nak tahu siapa Pak Nasir ni, macam mana dia membesar, macam mana jatuh naik dia, korang bacalah buku ni. Okey, seterusnya buku keempat. Sebenarnya dia ada buku kedua Pak Nasir Jani dan buku paling latest yang aku belilah, yang ditulis oleh Pak Nasir Jani. Buku ni dia merupakan conversation antara Pak Nasir Jani dengan Ito Blueskeng mengenai isu cetak rompak. Bagaimana sejarah cetak rompak tu berlaku dari zaman piring hitam sampailah zaman DVD. Diorang bercerita, diorang discuss dalam bentuk conversation. Dalam dialog ni diorang meneka dan tahu siapa pihak-pihak yang terlibat dan ada juga menyentuh tentang bayaran royalty. Bagi aku buku ni dia sangat santai dan korang macam relax je bila baca buku ni. Baca pun sekejap je dah boleh habis lah. Itu keempat-empat buku Pak Nasir Jani yang aku ada. Okey, untuk buku yang seterusnya, Di Sebalik Tirai Layar oleh Hidir Ali Razali. So buku ni aku beli di SMO Bookstore juga. Penulis ni Hidir Ali Razali ni, apa yang aku tahu, dia seorang penggemar filem Melayu klasik. Dia sangat meminati filem Melayu klasik hinggalah dia menjadi penulis yang menceritakan mengenai sejarah filem Melayu klasik. Dia juga penulis untuk buku Nordin Ahmad Permata Seni Terbilang. Tentang buku ni dia mengenai sejarah filem seperti bermulanya dengan pementasan bangsawan. Dia ceritakan tentang zaman kegemilangan dan kejatuhan filem Melayu klasik. Confirm tak lepas kisah P. Ramlee dan Nordin Ahmad. Lepas tu dia ada sentuh sikit mengenai antara pelakon Melayu era klasik dan Hollywood. So kalau korang minat filem Melayu klasik, jangan lepaskan buku ni. Okey, buku yang seterusnya adalah Membedah P. Ramlee oleh Daniel Kadir. Buku ni aku beli dekat Shopee Dubuk Press. Dia merupakan set buku filem 3 in 1. Ia bersama dengan buku Membedah Wayang Gambar, sama juga oleh Daniel Kadir, dan Perebet Sapu oleh Hafiz Amin. Untuk ceritakan sedikit tentang penulis ni, Daniel Kadir. Daniel Kadir ni dia bukanlah pelajar filem, tapi dia merupakan peminat filem dan penghasilan buku ni merupakan tanda perhargaan beliau terhadap P. Ramlee dan filem Melayu. Buku ni dia membedah sebanyak 15 buah filem P. Ramlee yang dipilih oleh penulis seperti contohnya yang aku boleh ceritakan, Semerah Padi, Bujang Lapuk, Labu-Labi, Ibu Mertuaku dan sebagainya. Penulis membedah filem-filem P. Ramlee dari sudut tersirat maupun tersurat, yang di mana kita sebagai penonton mungkin terlepas pandang, contohnya perbualan dialog antara dua karakter yang dibawa, dari segi pembayang, pemilihan visual dan sebagainya. So kalau korang macam nak tahu apa di sebalik cerita filem P. Ramlee ni, korang boleh baca buku ni. Fakta-fakta tu tak ada dalam internet, dia ada dalam buku ni. So korang kena beli buku ni. Okay, seterusnya Membedah Wayang Gambar. Seperti yang diperkatakan oleh Yue dalam perkata buku ni, kita tidak banyak buku-buku filem tempatan yang menceritakan tentang pembikinan filem. Sebalik takbir, kaji aspek teknikal dan kajian ilmiah mengenai filem tempatan. Dengan wujudnya buku macam ni, akan bertambahlah kita punya ekspresasi kita terhadap filem, lebih-lebih lagi terhadap filem tempatan. So dalam buku ni, penulis ada membedah beberapa filem yang dipilih oleh penulis mengikut tema, seperti contoh tema realism seperti Jagat, road movie seperti Mat Motor, filem patriotik seperti Olah Bola dan filem seram seperti filem Roh. So harapan aku berharap akan ada buku yang kedua lah yang membedah wayang gambar. Perebet Sapu oleh Hafiz Amin. Aku berjaya dapatkan tanda tangan pengarah filem iaitu Muzammil dan juga penulis masa aku pergi pesta buku hari tu. Buku ni aku dah habis baca. Aku rasa korang masih lagi ada dekat Netflix. So siapa yang belum tonton filem Perebet Sapu boleh tonton dekat Netflix. Cumanya kalau korang tonton filem tu dulu, korang boleh lah macam recreate balik semula scene dekat dalam filem tu masa korang baca buku ni. Dan dalam buku ni penulis dia membawa kita ke dalam pemikiran Aman dengan lebih mendalam, seolah-olah kita ni berada di dalam kepala dia. Karakter Aman ni kita lebih kenal lebih rapat lah melalui buku novel Perebet Sapu ni. Terusnya buku Grindhouse oleh Kurt Vonnegut.
kalau tak silap aku. Buku ni aku beli dekat Book Access di MCOT Mall. Harga buku ni dia sangat murah, dalam RM19.90 je. Dan mungkin buku ni dah buku lama, sebab itulah dia murah kot. So aku beli buku ni sebab aku minat karya Quentin Tarantino, salah seorang pengarah filem favourite aku juga. Dan filem Death Proof ni dia macam ada special place lah untuk aku. Grindhouse. Apa maksud Grindhouse? Kalau korang tak tahu Grindhouse tu apa, dia merupakan low budget horror slasher movie yang dipenuhi dengan aksi ganas yang sangat melampau pada era tahun 70-an 80-an. Filem Grindhouse ni dia mempunyai 2 filem yang ditayangkan back to back, iaitu filem Planet Terror oleh Robert Rodriguez dan filem Death Proof oleh Quentin Tarantino. Selepas habis Planet Terror, dia ada intermission. Kalau tidak silap aku, intermission dia merupakan fake trailer yang dibuat oleh pengarah kawan-kawan diorang. So lepas tu baru Death Proof. Diorang buat filem Grindhouse ni sebab diorang punya passion terhadap filem slasher pada tahun 70-an 80-an. Diorang sengaja buat filem tu macam buruk-buruk, ada jump cut, warna seolah filem 70-an yang macam low budget. Memang masa zaman tu cerita low budget 70-an memang ada jump cut, macam koyak-koyak lah macam tu. Itu memang disengajakan. Jadi dalam buku ni dia ada original screenplay untuk filem Planet Terror, full movie. Lepas tu dia menceritakan di sebalik takbir, contohnya macam proses buat visual effect, dia punya stunt, dia punya location, banyak lah lagi. Dalam buku ni dia banyak gambar dan interview pengarah dan semua yang terlibat. Kalau korang peminat Quentin Tarantino atau Robert Rodriguez, ataupun student yang nak belajar cara-cara buat filem, sesuai dijadikan reference. Seterusnya, Inception oleh Christopher Nolan. So, aku beli buku ni dekat Kinokuniya. Aku belum baca lagi. Cerita dia aku dah tengok banyak kali dah. Christopher Nolan merupakan salah satu pengarah favourite aku. Bagi aku, dia seorang pengarah yang sangat bijak. Aku ni peminat filem mind-bending, mind-blowing. Lagi-lagi kalau kaitan dengan masa, time travel, memang aku minat lah. Aku rasa aku dah tengok semua, boleh katakan semua filem time travel. Dan semua filem Christopher Nolan pun aku dah tonton. Okay, itu saja untuk pasal Christopher Nolan. Untuk buku ni, dalam buku ni dia ada interview Christopher Nolan, dia punya shooting script, full movie kalau tak silap aku. Lepas tu dia ada juga macam beberapa lukisan storyboard untuk a few scene, dan juga concept art. Contohnya ini concept art sebelum diorang shoot, diorang dah buat dululah. Okay, so kalau korang peminat filem Inception, mungkin boleh beli buku ni. Seterusnya, buku Parasite oleh Bong Joon-ho, salah seorang pengarah favourite aku juga. Aku beli buku ni sama masa dengan aku beli buku Parasite. Bong Joon-ho dia kalau dia nak buat filem, dia akan buat full storyboard dulu. So apa yang dia buat storyboard tu ada dalam buku ni. Dia diiringi dengan dialog dan pergerakan kamera. Dia ada tunjuk shot 1 kat sini. Contohnya kalau korang dapat tengok. So dekat sini dia adalah early drawing, gambar-gambar dalam scene cerita tu pun ada juga. Tu macam ni, shot-shot dalam cerita lah. So sesuai untuk pelajar filem yang nak menjadi pengarah. So buku ini aku rasa buku yang sangat penting lah untuk student filem. Okey, seterusnya buku Kau Percaya Hollywood oleh Mai Abaheda. Sorry kalau aku salah sebut. Aku jumpa penulis ni masa di sebuah sesi borak-borak santai bersama Namron aka Tok Ayah. Pak Nasir pun ada dekat kedai Quantum Pickers tahun lepas. Penulis ni dia seorang peminat filem dan ini merupakan buku ketiga beliau. So dalam buku ni dia menceritakan tentang sejarah atau peristiwa yang berlaku di luar negara yang dimasukkan ke dalam filem. Dalam filem tu dia menceritakan tentang isu-isu politik, masalah ekonomi, sosial dan sebagainya. So dalam buku ni yang dia pilih filem antaranya filem Titanic, Saving Private Ryan dengan Fight Club. Kalau tak salah aku baru baca sikit, so aku tak dapat nak explain sangat tentang buku ni. So to be read lah kira buku ni. Seterusnya, Kerana Filem Kau Dibilang Darling oleh Abro Rivai. Cover buku ni dia memancing aku untuk beli. Bila aku tengok cover ni, aku rasa macam wah, orang ni memang seorang orang yang hebat kan. Kalau kita tengok kan, kalau tak silap aku tahu pasal buku ni pun daripada post feed Tok Ayah.
dekat Instagram. Aku ada juga tengok dia punya filem karya dekat YouTube channel dia. Tentang buku ni, dia ulasan penulis tentang filem dan sinema dan industri filem tempatan. So aku baru baca, aku rasa hampir separuh dah aku baca. Kalau nak kongsikan sedikit, chapter yang aku minat ialah chapter mencari identiti diri sebelum menyebut tentang color. Dalam chapter tu dia ada menceritakan tentang pengarah-pengarah filem luar. Kalau macam Jepun tu Akira Kurosawa, India Satyajit Ray, kalau Iran Abbas Kiarostami. Ni kiranya pengarah-pengarah yang kalau korang peminat filem, korang kena tahu dan korang kena at least tengok 2-3 filem diorang lah. Satu buah buku yang aku rasa kena baca lah. Buku seterusnya adalah Khalid Saleh di Mata Kami oleh Anwar Mansur yang dikeluarkan pada tahun 2018. Aku sebenarnya terjumpa buku ni tanpa sengaja. Masa aku dekat pesta buku, aku dah nak balik lah, tapi aku ada singgah kat satu kawasan tu. Dia ada banyak buku dekat lantai. So aku terjumpa buku ni. So macam, okay, Khalid Saleh, arwah Khalid Saleh ni dia tak banyak berlakon. Filem-filem yang dia berlakon contohnya seperti Buai Laju-Laju, Jowo, Kaki Bakar, dan paling latest sekali dan mungkin terakhir Motif pada tahun 2019. Jadi dalam buku ni dia berkongsikan mengenai pandangan, pengalaman dan kenangan oleh orang-orang yang pernah bekerja atau kenal arwah Khalid Saleh ni. Kalau tak silap aku, dalam ceramah 37 orang dari pelbagai latar menulis tentang Khalid Saleh. Ya. Seterusnya, Mencari Rahmat di Sebalik Lensa oleh Sue Imoquin. Dia merupakan sebuah buku pembikinan filem Mencari Rahmat. Dia mengandungi ceramah bersama pelakon dan tenaga kerja. Lepas tu dia ada juga skrip filem dan storyboard untuk scene animation. Dia ada kongsikan dalam buku ni. So, filem Mencari Rahmat ni dia merupakan adaptasi daripada naskah The Importance of Being Earnest oleh Oscar Wilde. Sebelum tu dia sebuah filem Al-Jafri Muhammad Yusof. Kalau korang belum tonton lagi Mencari Rahmat, korang boleh tonton dekat Netflix. Kalau tak silap aku masih ada. Aku dah tonton kali kedua, kali ketiga lepas aku baca skrip cerita ni. So, ada beberapa perubahan yang dalam skrip tak ada dalam filem. Jadinya kalau korang nak tahu apa yang tak ada dalam filem tapi ada dalam skrip, korang kena baca buku ni. Jadi seterusnya, buku sosial budaya dalam filem Melayu klasik oleh Muhammad Zambri Abdul Malik. Buku ni aku beli dekat pesta buku juga. Aku dapat diskaun. Lagi setengah jam nak habis promotion, aku sempat beli. So dalam buku ni dia menceritakan zaman kegemilangan bangsawan, fenomena terhadap filem, teknik-teknik penggambaran, 50 sinopsis filem Melayu klasik, 52 poster filem Melayu klasik dan senarai-senarai filem Melayu klasik. Aku belum baca lagi buku ni. Aku looking forward lah nak baca buku ni. Satu buku yang aku rasa sangat menarik sebab dia pun penuh dengan gambar-gambar filem Melayu klasik. Ya, looking forward to it. Okey, buku seterusnya yang aku beli adalah buku cerita sutradara dan seniman Muhammad Khalid oleh Hassan Muttalib dan Azlan MD Bukit Muhammad. Untuk buku ni aku beli sebabnya penulis dia Hassan Muttalib, Pak Hassan. Aku beli sebab aku nampak nama Pak Hassan. Kepada yang tidak kenal siapa Hassan Muttalib ni, Pak Hassan ni dia dikenali sebagai bapa animasi dan juga pengkritik filem. Untuk buku ni, dia menceritakan tentang latar belakang arwah Muhammad Khalid. Lepas tu dia mengupas filem-filem arwah dari segi tersirat dan tersurat, dari filem Lambuana pada tahun 2003 hinggalah filem Hatu Kalimah pada tahun 2018. Dalam buku ni dia ada jugalah kerajaan Akbar yang dikongsikan dalam buku ni. Jadi kalau korang peminat filem-filem arwah Muhammad Khalid, aku rasa korang jangan lepaskanlah buku ni. Okey, filem Melayu yang Hilang oleh Daniel Aziz Ahmad. Okey, dalam buku ni dia menceritakan 40 buah filem yang hilang salinannya dari tahun 1930-an hingga pada tahun 1970-an. Okey, kenapa ada 40 filem dalam buku ni? Disebabkan penulis rasa antara filem-filem yang penting dalam perkembangan sejarah perfilman di Malaysia dan Singapura, di samping mempunyai kisah di sebalik takbir yang menarik untuk dikongsikan, 40 tu yang dia pilih dulu untuk buku yang pertama ni lah. So buku yang sangat menarik untuk dibaca. Okey, seterusnya Layar Kata Pertalian Sastra dan Filem oleh Noman Yusof, Wan Hasmah Wanteh dan Fadli Al-Akiti. Buku ni korang boleh beli dekat kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam buku ni dia terdapat 3 chapter. Aku kongsikan sikit.
Bahagian satu dia ada teori dan adaptasi. Bahagian kedua, perbandingan sastera dengan filem. Bahagian tiga, reaksi penulis sastera terhadap sinema. Okey, untuk buku ni aku langsung tak baca dan aku pun tak tahu sangat tentang apa isi kandungan dia. Jadi aku tak dapat nak kongsikan sangat. So, buku ni merupakan salah satu buku yang aku looking forward untuk baca lah. Itu saja untuk layar kata. Seterusnya, Gantung oleh Nadia Khan yang dikeluarkan pada tahun 2013. Satu-satunya buku novel yang aku kongsikan dalam video ni. Sebabnya aku masukkan juga buku novel sebab dia pun ada kaitan dengan filem lah. Sebabnya aku dapat tahu dia penulis tengah, aku tak tahu siapa yang director dia, sama ada dia ataupun Syamil Othman yang merupakan pengarah untuk series cerita gantung ni. Aku masukkan juga dalam video ni. Buku ni aku beli masa aku pergi pesta buku kat PWTC juga. So masa kali kedua aku pergi, buku ni dah sold out kalau tak silap aku. Buku ni dia bergenre thriller. Okey, sinopsis dia, sekumpulan pelajar popular dan paling akrab di sebuah sekolah asrama elit. Mereka berempat mencipta Musketeer Code, di mana peraturan yang tidak membenarkan sesiapa antara mereka mempunyai steady girlfriend. Tetapi sebarang skandal amat dialu-alukan untuk dikongsi oleh semua, sehinggalah peraturan itu dilanggar dan seorang awet psycho mencetuskan tragedi yang bakal menghantui hidup mereka semua. So ya, Gantung oleh Nadia Khan. Buku terakhir yang aku beli pada tahun lepas, bulan 12, iaitu buku Yue Haji Saari, bertajuk ... Apa yang aku tahu tentang buku ni, aku tak baca lagi. Buku ni dia merupakan kompilasi esei Yue yang pernah diterbitkan dalam pelbagai medium. Buku ni juga dia merupakan karya penuh tulisan Yue yang pertama, di mana tak ada penulis lain ada dalam buku tu. So ada 21 esei dalam buku ni, dan dalam buku ni dia ada satu esei yang tak pernah diterbit lagi di mana-mana platform lah. Buku ni dia dirasmikan di Pesta Buku Antarabangsa Selangor pada bulan Disember tahun lepas. Okay, dalam buku ni aku percaya dapat mengenali Pak Yue dengan lebih mendalam lagi. Kita boleh tahu pendapat Pak Yue dalam dunia perfilman, dia punya falsafah, dia punya pemikiran luar kotak beliau, apa-apa yang berkaitan dalam dunia seni dan mahupun kehidupan. Pada yang tidak mengenali siapa Yue ni, dia merupakan seorang pengarah filem yang disegani oleh player-player dalam dunia seni. Beliau telah mengarahkan sebanyak 6 filem seperti Perempuan, Isteri dan ... Zorro, Kaki Bakar, dan paling latest filem Hanyut lah. Aku harap filem Hanyut ni boleh keluar dekat Netflix ke ataupun ditayangkan semula ke kan. Sebab aku filem Hanyut aku terlepas tonton hari tu. Jadi kalau korang nak tengok filem Yue yang lain, contoh macam Zorro ke Kaki Bakar ke, korang boleh tonton dekat website Sia. Okey, itu saja untuk buku Yue. Satu buku yang sangat simple dia punya cover, sangat misteri, membuatkan kita ni muskil nak tahu apa isi kandungan, apa dalam kepala Pak Yue ni. So ya. Okey, jadi itu saja buku-buku yang aku dapat kongsikan untuk video kali ni. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang tonton video aku sampai habis. Tonton ni sama ada korang peminat filem ataupun memang peminat buku lah. Harapan aku akan ada banyak lagi buku-buku seperti ni, agar makhluk-makhluk kat Malaysia ni dia akan lebih appreciate lah dengan seni dan filem, terutama filem tempatan. Tujuan aku buat video ni sebabnya aku tengok dekat YouTube macam tak ada orang lagi buat tentang buku filem. So aku buatlah untuk sharing. Jadi kalau ada suggestion buku yang tak ada dekat sini, buku filem ke ataupun buku lain juga, ataupun buku yang korang rasa aku patut baca, korang boleh komen lah dekat bawah. Dan kalau korang ada baca mana-mana buku dekat yang aku kongsikan dalam video ni, kita boleh discuss lah dekat bawah. Korang boleh sharekan apa yang korang suka tentang buku tu ataupun tak suka tentang buku tu kan. So akhir kata, aku berharap korang diberikan kesihatan yang baik. Korang have a nice day dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.